Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Mac. Bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Tajuk utama malam ini. Penjualan stoking kalimah Allah disiasat. Juga tiada bukti sahih dakwaan ajaran ayah PIN kembali aktif. Siasatan berhubung penjualan stoking kalimah Allah akan terus dijalankan meskipun pihak KK Mat telah mengemukakan permohonan maaf. Dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Namun demikian, secara lanjut kita laksanakan terhadap pengurusan dan juga vendor-vendor yang terlibat bagi pastikan bahawa stoking ini tidak lagi berada di pasaran dalam negara ini. Walaupun permohonan maaf telah pun dikemukakan oleh pihak KK Mat dan vendor terlibat, KDN akan meneruskan siasatan bagi menangani isu ini yang mencetuskan kegemparan dan juga kegusaran awam. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Syahar Abdullah di Dewan Rakyat pagi tadi. Tambah Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar, siasatan awal mendapati semua cawangan KK Mart telah menurunkan jualan stokin tersebut. Pengurusan tertinggi KK Mart sebelum ini menjelaskan bahawa penjualan stokin berjenama Mirana Sok yang tertera kalimah Allah adalah produk konsignan oleh pihak vendor. Pengasasnya Datuk Seri Dr. KK Chai berkata, pengurusan produk berkenaan dibuat sepenuhnya oleh pembekal menerusi sistem sewaan tempat dalam premis kedai serbaneka terbabit tanpa pemantauan pekerja pihaknya. Polis Diraja Malaysia dalam pada itu mengesahkan telah membuka 2 kertas siasatan berhubung penjualan stokin tertulis kalimah Allah di kedai serbaneka KK Mart. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ PDRM, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, pihaknya menerima 42 laporan polis dari seluruh negara. Kes disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas, bahagian pendakwaan Undang-Undang Kurungan D5 Bukit Aman di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan atas alasan agama menyebabkan suasana tidak harmoni, perpecahan atau permusuhan, benci-membenci atau niat jahat atau memudaratkan perpaduan. Kes tersebut turut disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mengulas berhubung isu sama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menyifatkan tindakan meletakkan kalimah Allah di anggota kaki adalah satu bentuk penghinaan dan tidak boleh dipandang remeh. Duka cita dengan insiden terbabit, beliau berkata perkara sensitif membabitkan umat Islam sukar untuk dimaafkan dan syarikat terlibat perlu mengambil iktibar. Sebab perkara yang sensitif ini kadang susah kita nak maafkan. Jadi nasihat saya yang pertama, semoga pihak KK dan juga pemborong-pemborong lain, penjual untuk mengambil iktibar apa yang akan berlaku. Isu ini sangat sensitif dan kena beri ruang kepada orang Islam. Memang mereka rasa marah sebab ni dalam bulan Ramadan dan apa yang berlaku di situ. So jadi dalam masa yang sama kita sedia maklum laporan polis telah dibuat dan saya juga mengarahkan kepada pihak JAKIM untuk memanggil KK Mat untuk bincang dan lakukan siasatan supaya kita nak pastikan supaya perkara ini tidak berulang pada masa datang. Sebelum ini, pihak pengurusan KK Mat telah mengemukakan permohonan maaf selepas penjualan stoking kalimah Allah di KK Mat Bandar Sunway tular di media sosial sekaligus mencetuskan kemarahan umat Islam. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Naim ditemui selepas menyempurnakan gimik pelancaran program hadiah penjaga 2 Tanah Haram Raja Salman Abdul Aziz As-Saud di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Penggunaan hadiah peribadi Raja Arab Saudi itu adalah tradisi sejak 24 tahun lepas yang diserahkan menerusi duta besarnya Mas'ad Ibrahim Al-Sulaim. Kesedaran tinggi umat Islam di Malaysia terhadap kesucian agama perlu dipertahan dan ia jelas dapat dilihat ketika tular isu penjualan stoking kalimah Allah. Dan melihat dari aspek positif,
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim berkata tahap pendidikan masyarakat dan sikap cakna umat Islam yang cukup sensitif terhadap kesucian agama Islam ini wajib dipelihara. Yadim dalam pada itu turut menyokong hasrat umat Islam di Malaysia yang berharap agar segala bentuk pembekalan produk dan reka cipta barangan perlu diteliti dengan penuh tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Sementara itu, bagi mengelakkan insiden sama berulang, Yadim berpandangan setiap proses aktiviti rantaian bekalan perlu diteliti bermula dari sudut pembangunan produk, bekalan, penghilangan, import dan ekspor, kelulusan penjualan sehingga ke peringkat penjualan di premis serta kedai-kedai di dalam negara. Tiada bukti fizikal yang sahih dikesan berhubung dakwaan adanya usaha untuk menghidupkan semula ajaran Kerajaan Langit Ayah Pein yang pernah menggemparkan negara. Dan menerusi tinjauan siang tadi, Pengerusi Jawatankuasa Penerangan Dakwah dan Pemerkasaan Syariah Terengganu, Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi turut mengesahkan bahawa tiada kegiatan mencurigakan di perkampungan Ayah Pein di Kampung Batu 13 Besut setakat ini. Jelas Dr. Muhammad Khalil, desas-desus yang timbul itu hanya daripada percakapan orang dan keadaan di perkampungan yang dihuni lebih 100 penduduk itu masih terkawal. Jadi Alhamdulillah saya harap tak ada apa-apalah lepas pada ini. Kita lihat semuanya berada dalam keadaan terkawal. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan sebagaimana yang diwar-warkan. Secara zahirnya, Alhamdulillah semuanya okeylah, insya-Allah. Sementara itu, Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan memberi jaminan untuk terus melakukan pemantauan agar penyebaran ajaran sesat tidak mengganggu keselamatan dan ketenteraman awam. Supaya orang ramai supaya menyalurkan maklumat itu kepada pihak yang berkenaan. Jangan digunakan media masa ni sehingga boleh mengganggu kita punya 3R ni yang boleh menyebabkan kegusaran, ganggu-gugat, kerisauan dan juga akhirnya boleh menyebabkan ketenteraman awam itu terjejas. Pihaknya juga akan melakukan siasatan sebelum membuat keputusan sama ada akan memanggil pemilik akaun Facebook Imam Muda Kulan yang mendakwa ajaran sesat Ayah Pein kembali aktif. Pada April 2005, Pejabat Tanah Daerah Besut mengeluarkan notis perobohan beberapa premis dan replika gergasi di markas Ayah Pein di perkampungan berkenaan. Ayah Pein difatwakan sesat dan pemimpin ajaran itu meninggal dunia di perkampungan berkenaan pada April 2016 kerana sakit tua. Seorang wanita direman bagi membantu siasatan susulan tindakannya yang memasuki ruang solat lelaki di Masjid Jami' Ar-Rahman Batu Feringgi dan mempertikai suara Bilal dan imam terlalu kuat sehingga mengganggu kejiranan. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Razlam Abdul Hamid berkata, wanita warga Mas itu direman 4 hari bermula hari ini selepas diserahkan sendiri oleh keluarganya kepada polis di balai berhampiran. Selain itu, katanya wanita itu akan dirujuk ke pakar psikiatri kerana mempunyai gejala penyakit mental. Mengulas lanjut, Razlam berkata pihaknya menerima 7 laporan polis berhubung tindakan wanita berkenaan. Setakat ini siasatan dijalankan mengikut Seksyen 29A Kanun Keseksaan. Dalam insiden jam 10 malam pada 12 Mac lalu itu, wanita berkenaan yang berpakaian tidak menutup aurat datang sendirian dan bertanya kepada seorang jemaah mengenai suara bacaan Bilal serta imam terlalu kuat sehingga mengganggu kejiranan. Menurut Pengerusi Koryah Masjid Ismail Din, ini adalah insiden kali ketiga wanita berkenaan meluahkan rasa tidak puas hatinya di mana sebelum ini ia hanya disuarakan menerusi kiriman surat kepada siap masjid. Wanita terbabit mendakwa laungan azan subuh di masjid itu mengganggu jiran yang sedang tidur. Mahkamah Tinggi Seremban membenarkan permohonan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains untuk membatalkan saman pemula difailkan seorang wanita bagi mengisytiharkan sebagai bukan Islam. Dan wanita berkenaan yang juga ahli perniagaan berusia 46 tahun memfailkan saman pemula pada 23 Mac tahun lalu dengan menamakan 3 responden iaitu Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Mains dan Kerajaan Malaysia.
Mains kemudian membuat permohonan pembatalan pada Jun tahun lalu. Terdahulu keputusan pembatalan saman itu dibuat Hakim Muhammad Haldar Abdul Aziz selepas meneliti notis permohonan responden kedua iaitu Mains, affidavit serta hujah bertulis yang difailkan di mahkamah. Alasan kita untuk memohon untuk membatalkan ialah antara lain bahawa pemohon telah pun adalah seorang beragama Islam dan kalau nak memohon untuk keluar daripada agama Islam, dia perlu memohon di mahkamah syariah, bukan di mahkamah sivil. Sementara itu, peguam yang mewakili pemohon S. Kartigason memaklumkan permohonan itu dibuat atas alasan wanita berkenaan dilahirkan sebagai seorang Hindu manakala ibu bapanya juga beragama Hindu. Jelasnya status agama wanita berkenaan ditukar kepada Islam oleh bapanya ketika dia berusia 4 tahun selepas bapanya memeluk Islam. Selain tidak pernah mengucap kalimah syahadah, wanita itu juga tidak pernah mengamalkan ajaran agama Islam sepanjang hidupnya. Berikutan itu, kata beliau, anak guamnya itu kemungkinan akan membuat rayuan berhubung keputusan berkenaan. Lebih 4,700 kawasan tiada lagi rekod pendaftaran padu. Pasangan dan keluarga tidak sewajarnya membiarkan ibu yang mengalami kemurungan selepas bersalin berseorangan di rumah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, keluarga khususnya suami perlu peka dengan perubahan sikap serta pertuturan yang menjadi indikator kepada simptom kemurungan atau meroyan. Actually, quite a number of people are already taking the medication, and then this is the thing that boleh membantu to mitigate the problem lah, untuk mengurangkan rasa tu lah. Tapi still, walaupun ambil medication, we still have to be very careful. This person cannot be left alone most of the time. Semalam, negara digemparkan dengan kejadian seorang ibu berusia 32 tahun di Masai, Johor yang bertindak mengelar bayi lelakinya berusia 18 bulan dan menghantar gambar kepada suaminya menerusi aplikasi WhatsApp. Wanita itu masih dalam pemantauan doktor di Hospital Permai dan direman 7 hari bermula semalam. Nancy sebelum itu merasmikan penyampaian subsidi yuran pengasuhan kanak-kanak TASCA dan kempen keselamatan kanak-kanak dalam kenderaan di Museum Kebudayaan Borneo di Kuching. Kejayaan lawatan ke Jerman yang disifatkan luar biasa adalah hasil kerjasama berpasukan perkhidmatan awam merangkumi setiap jabatan, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI serta Kementerian Luar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, menerusi lawatan itu beberapa syarikat besar di Jerman bersetuju untuk melabur segera berikutan pandangan mereka terhadap dasar kerajaan yang positif. Sekarang bila dia nilai, dia kata jauh lebih cekap, keputusan lebih cepat dan tidak berlaku keterisan. Saya jumpa beberapa yang besar yang bersetuju untuk melabur segera. Jadi pandangan mereka terhadap dasar kerajaan, pimpinannya dan penjawat awam sangat positif. Dan saya nak ambil peluang ini melalui Tan Sri KSN untuk mengatakan alhamdulillah, syukur, dan saya bangga dan berkhidmat dengan semangat penjawat awam yang sedemikian. Beliau berkata demikian ketika perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan bahawa kerajaan akan terus menggalakkan pelaburan yang memberi manfaat kepada Malaysia tanpa mencampuri geopolitik mana-mana negara. Banyak negara barat yang agak sangsi mengapa nampak kita itu berdamping dengan negara China. Jawapan saya mudah. Kita negara kecil, kita mau berkembang. Kita jaga kemaslahatan rakyat. Mengulas berhubung hubungan China dan Amerika yang tidak baik, pihaknya tidak berminat untuk menyebelahi mana-mana pihak, memandangkan kumulatif pelaburan dari Amerika masih nombor 1, manakala China pula adalah negara jiran. Bagaimanapun menyentuh isu kemanusiaan di Palestin, beliau menyuarakan hal itu dengan terang agar kezaliman dan penindasan dihentikan segera. Program intervensi literasi dan numerasi diperkenalkan kepada murid tahun 1 sebagai langkah pengesanan awal terhadap murid yang belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira atau 3M.
Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata program pengesanan awal itu akan bermula pada sesi akademik tahun ini. Dia akan dikeluarkan. Kanak-kanak ini akan dikeluarkan dan kita akan bagi tumpuan kepada mereka lah. Sebab itu kita kata pengesanan awal ini sangat penting. Maknanya tahun 1 tahun ini bermula sesi 24-25 ini. Selepas 3 bulan mereka akan terus dikenal pasti dari segi penguasaan itu dan akan ada kelas yang berasingan untuk diberikan tumpuan kepada mereka. KPM sebelum ini telah memperkenalkan program literasi dan numerasi sekolah rendah pada 2020 sebagai sokongan pengajaran dan pembelajaran untuk murid tahun 2 dan 3 bagi memastikan murid menguasai tahap minimum dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Dalam perkembangan lain, Fadlina berkata dokumen penjajaran kurikulum standard sekolah rendah KSSR Semakan 2017 edisi 3 bagi mata pelajaran sains dan matematik tahap 1 sedia untuk digunakan bermula sesi akademik tahun ini. Penjajaran kurikulum itu melibatkan pengemaskinian dan penyusunan semula kandungan mata pelajaran sains dan matematik tahap 1 sedia ada. Sementara itu, kalender akademik akan dikembalikan kepada Januari pada 2026 sebagaimana takwim sebelum pandemik COVID-19. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah-Woh berkata, sesi persekolahan dalam kalender akademik 2025 sudah disusun dan dikawal agar ia boleh bermula pada Februari 2025. Kawalan dan perancangan ini dibuat bagi memastikan sesi persekolahan pada tahun 2026 dapat dimulakan pada bulan Januari sehingga Disember. Pada masa yang sama, KPM perlu memastikan bahawa penyediaan kalender akademik adalah berdasarkan peraturan-peraturan pendidikan, Penggau Hari dan Cuti Sekolah 1998 Pindaan 2021 yang menetapkan bahawa jumlah hari persekolahan dalam kalender akademik hendaklah tidak kurang daripada 190 hari. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit Bunta Muhammad Misbahul Munir Masduki di Dewan Rakyat hari ini. KPM juga katanya akan memastikan kalender akademik yang disediakan memenuhi tempoh pengajaran dan pembelajaran secara optimum, iaitu antara 32 hingga 36 minggu bagi melengkapkan kurikulum persekolahan. Selain itu, takwim peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi IPT juga akan diselaras sepenuhnya seiring pengembalian kalender persekolahan pada Januari bermula 2026. Penduduk di 4,752 kawasan dikenal pasti tidak mempunyai sebarang pendaftaran di bawah pengkalan data utama atau PADU maupun apa-apa program bantuan kerajaan yang disediakan sebelum ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata penduduk di lokasi itu dikenal pasti dalam kalangan B40 maupun B60 dan berisiko tercicir daripada menerima ataupun dilibatkan dalam apa-apa program dan bantuan kerajaan yang akan datang. Selangor mendahului senarai dengan 1,282 kawasan diikuti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 992, Sarawak 765, Sabah 620, Johor 271 dan Pulau Pinang 243. Setakat semalam sebanyak 5.43 juta individu di seluruh negara telah mengemaskini data masing-masing di dalam PADU. Rafizi juga berkata penelitian pengemaskinian PADU di peringkat lokaliti terbabit akan menjadi input bagi memastikan semua kawasan mempunyai perwakilan dan tidak berlaku keciciran. Justru tumpuan Kementerian Ekonomi dan pasukan PADU dalam tempoh 2 minggu ini hingga tarikh akhir 31 Mac ini ialah mempertingkat pendaftaran individu dan isi rumah terutama meliputi kawasan yang dikenal pasti berisiko tercicir. Baik, sebagaimana kelaziman tiap kali Ramadan, TV Al-Hijrah menerusi skuad Hijrah Prihatin meneruskan aktiviti tanggungjawab sosial korporatnya dengan mengagihkan juadah tradisi bubur lambuk. Dan pembuka program CSR itu bermula di pusat jagaan warga emas Nur Ehsan di Kempas, Johor dengan agihan 200 pak bubur lambuk dan mendapat kerjasama Wakaf An-Nur Corporation Berhad.
Ketua Pegawai Operasi Wakaf An-Nur Corporation Berhad, Muhammad Bahrin Bakri berkata, bubur lambuk ini dimasak di Masjid Sultan Iskandar Johor Bahru oleh warga kerja Wakaf An-Nur, Jacob, syarikat dalam kumpulan, skuad hijrah prihatin dan penduduk setempat. Sebab ini adalah memang rutin tahunan kami Wakaf An-Nur untuk menyampaikan manfaat wakaf. Jadi antaranya adalah sebagainya dalam bentuk kewangan. Bagainya seperti hari ini kita bekerjasama dengan strategic partner TV Al-Hijrah dan juga PKP Johor Corporation. PKP adalah Satuan Rekreasi Keluarga Johor Corporation yang mana hari ini kita berkooperasi untuk menyampaikan sumbangan bubur lambuk. Dan sebenarnya ini adalah satu inisiatif yang rasanya bertepatan juga yang mana kami panggil program prihatin. Kunjungan skuad hijrah prihatin bersama Wakaf An-Nur di pusat jagaan ini sekurang-kurangnya dapat menggembirakan hati mereka sekaligus merasai nikmat Ramadan seperti insan lain. Alhamdulillah di sini penghuni yang tinggal di sini sebahagian daripada mereka yang tiada waris dan tiada keluarga dan mereka sangat mengharapkan kunjungan daripada masyarakat luar untuk bersama dengan mereka di sinilah. So lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini dan dibawa pula bubur lambuk yang menjadi satu simbolik di bulan Ramadan ini yang mana dahulu mungkin mereka dapat makan bersama dengan keluarga dan akhirnya di hujung akhir hayat mereka makan bubur lambuk di pusat jagaan warga emas dan mereka tak sangka. Pusat jagaan warga emas Nur Ehsan menjadi tempat pelindungan buat individu yang terbiar serta fakir miskin dan hidup sebatang kara. Turut ditempatkan di sini orang kurang upaya OKU serta anak-anak yatim yang terbiar. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Jadi mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Hospital Al-Shifa diserang lagi. Hasil sumbangan awam sebanyak RM22 juta Masjid di Bandar Baru Bangi berjaya dibina dan memberi banyak manfaat kepada karya setempat. Dan masjid ini bukan sahaja tempat untuk beribadah tetapi turut menjadi pusat komuniti yang unik. Dan ia juga mesra keluarga dan menepati matlamat untuk mendidik anak-anak mencintai masjid bermula dari peringkat kanak-kanak. Masjid menjadi teladan dalam keterbukaan dan kebersamaan. Selain pusat ibadah, masjid ini juga fokus kepada keperluan jemaah, terutamanya para ibu dan anak-anak. Antara ciri Masjid ialah memastikan suasana selamat untuk anak-anak di masjid. Sebab satu dia macam lapang kan. Lepas tu dia banyak kemudahan untuk budak lah. Jadi kat sini pun saya dapat tahu ada nursery kan. So mudahlah kalau nak solat tarawih ke apa, tinggal je anak kat situ. Sebab dia datang berkeluarga. Itu yang memeriahkan suasana. Sebab suasana anak-anak tu yang buatkan kita rasa gembira lah. Dengan sambutan daripada orang ramai. Harap dia berterusan lah datang dan juga berisi sumbangan pada masjid lah sebab kami pun perlu orang kata bantuan yang banyak juga lah untuk settle makanan-makanan. Dalam bulan Ramadan, Masjid menyediakan juadah berbuka untuk 700 jemaah setiap hari. Selain itu, masjid ini juga beroperasi 24 jam bagi membuka peluang jemaah bermalam untuk melakukan Qiyamul Lail. Malah pihak masjid juga akan menyediakan sahur bermula 17 Ramadan nanti. Alhamdulillah, jadi kalau kita tengok peranan masjid itu bukan terhad semata-mata untuk solat semata-mata. Bila Masjid ini membuka konsep kepada semua, alhamdulillah sambutan menggalakkan. Tentunya apabila program Ihya Ramadan ini satu keluarga turun. Jadi alhamdulillah. Segala usaha yang dilakukan untuk memakmurkan Masjid ini secara tidak langsung menjadi dakwah bilhal yang mempromosikan nilai keterbukaan, kebersamaan dan nilai sosial.
Israel terus melakukan jenayah dengan menyerang Hospital Al-Shifa di Gaza sekali lagi. Dan pengepungan kompleks perubatan terbesar di Gaza itu melibatkan kereta kebal, drone dan senjata. Dan serbuan itu dijalankan awal pagi Isnin ketika waktu bersahur. Laporan mengatakan IDF melepaskan tembakan di dalam hospital yang menyebabkan kematian dan kecederaan. Tentera Zionis kemudian dilaporkan mengambil alih hospital itu dan menahan 80 orang. IDF turut menjatuhkan risalah dengan arahan supaya mengosongkan hospital. Tentera Israel seperti biasa memberi alasan lapuk tanpa bukti bahawa wujud pergerakan pejuang Hamas di dalam hospital, alasan sama yang diguna pakai berulang kali untuk menghalalkan jenayah mereka. Kementerian Kesihatan Palestin di Gaza menyifatkan serangan itu mengancam nyawa ratusan pesakit, pegawai perubatan dan orang awam yang berlindung di kompleks kesihatan itu. Hamas mengecam tindakan tentera pengganas Zionis dan menyifatkan tindakan menyerang hospital itu melanggar semua konvensyen dan undang-undang antarabangsa. Kompleks perubatan Hospital Al-Shifa menjadi tempat pelindungan 30,000 penduduk Gaza sejak serangan Israel bermula. Serbuan ke dalam hospital itu merupakan serangan keempat sejak 7 Oktober tahun lalu. Dan buat pertama kalinya bantuan tiba di Jabalia, utara Gaza semalam selepas hampir 4 bulan penduduk Gaza menderita akibat kekurangan nutrisi serta diancam kebuluran. Dan ia selepas tentera Zionis membenarkan 9 truk yang membawa bantuan kemanusiaan memasuki wilayah semenanjung Gaza termasuk Jabalia, Bait Hanun dan Bait Lahia. Semalam, negara digemparkan dengan kejadian seorang ibu berusia 32 tahun di Masai, Johor yang bertindak mengelar bayi lelakinya berusia 18 bulan dan menghantar gambar kepada suaminya menerusi aplikasi WhatsApp. Wanita itu masih dalam pemantauan doktor di Hospital Permai dan direman 7 hari bermula semalam. Nancy sebelum itu merasmikan penyampaian Organisasi Kemanusiaan Antarabangsa Oxfam menyela tindakan Israel kerana melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa sesuka hati. NGO itu dalam laporannya berkata Israel dengan sengaja menyekat serta menghalang sebarang usaha penghantaran bantuan kemanusiaan ke Palestin. Menurut Oxfam, Israel mengingkari perintah Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ Januari lalu supaya membenarkan lebih banyak bantuan disalurkan ke Gaza. Malah Israel dilihat tidak mahu menghentikan genosid terhadap rakyat Palestin selain gagal memulihkan situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza. Pengarah Oxfam Asia Barat dan Afrika Utara Sally Abi Khalil berkata perintah ICJ sepatutnya membuatkan Israel melakukan perubahan dalam tindakannya. Namun lebih menyedihkan, keadaan di Gaza bertambah teruk. Israel bukan sahaja berdolak-dalik, malah menetapkan peraturan pemeriksaan yang tidak wajar, menyebabkan truk bantuan yang cuba memasuki Gaza tersadai selama 20 hari. Oxfam rekodkan sebanyak 2,874 truk bantuan cuba memasuki Gaza sejak Februari lalu. Dengan itu sekian untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.